Nabi sebutkan al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang gagah, kuat, sehat, fit, cergas itu lebih dicintai Allah berbanding orang-orang yang terlalu lemah, sakit seumpama dan seumpamanya. Hadis riwayat Imam Muslim, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Yang dihormati para pegawai, ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid Sultan Ahmad I, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu di dalam majlis penutup tamasya sukan di Masjid Negeri Sultan Ahmad I, yang mana acara ini diadakan bagi menggalakkan khususnya anak-anak muda mendekatkan diri dengan masjid, kerana ada beberapa acara diaturkan selain daripada sekadar perlawanan bola sepak. Dan ini juga dibuat bersempena dengan demam Piala Dunia yang sedang melanda sebahagian daripada kita, yang mana Piala Dunia pada tahun ini akan berlangsung bermula daripada 20 November sampai 18 Disember, maknanya kurang lebih lagi 22 hari. Maknanya bagi orang yang tak minat lah. Bagi orang yang minat, pendek kata, start 20 November, 28 hari lah. Makan bola, tidur bola, baring bola, menerak bola. Ini bagi yang minat bola. Dan pada kesempatan malam ini, kita ingin membicarakan satu topik, moga-moga memberi kita satu pandangan yang baru kepada agama kita, iaitu Islam adalah agama yang sangat menggalakkan kepada kegiatan sukan dan juga riadah. Ajaran Islam menggalakkan umatnya untuk bersukan ataupun beriadah atas beberapa tujuan. Pertama sekali adalah agama nak memastikan orang Islam kekal cergas dan sentiasa nampak fit. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia lebih suka kepada orang yang sihat dan kuat berbanding orang yang lemah. Kita tak nafikan ada hadis-hadis orang yang sakit dicintai Allah dan sebagainya lagi, tapi orang yang sihat itu lebih dicintai Allah. Allah catatkan antara indikator pemilihan Talut, ni cerita dalam Quran. Talut ni dalam Bible Hebrew dipanggil Saul. Dia dilantik oleh Nabi Samuel ataupun Samuel sebagai the first king of United Kingdom of Israel. Antara faktor pemilihan dia adalah disebutkan dalam Quran, qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Disebutkan bahawa sesungguhnya Allah telah memilih dia menjadi rajamu kerana dia mempunyai ilmu yang luas dan tubuh yang gagah perkasa. Ini surah Al-Baqarah ayat 247. Maka orang yang sihat itu disukai dalam agama kita kerana mereka ini nampak orang Islam ni adalah umat yang menjaga kesihatan. Kenapa kita ketika tawaf disunatkan ittiba'? Bagi orang lelaki-lelaki, ketika kita tawaf keliling Kaabah, ittiba' ni adalah menyelok kain ihram kita supaya nampak lengan kita.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu i'tamaru minal Ji'ranah. Pernah Nabi dan para sahabat buat umrah niat daripada Ji'ranah. Faramalu bil bait, dan mereka mengelilingi Kaabah dengan penuh kebanggaan. Wa ja'alu ardiyatahum tahta abatihim qad fadhafuha ala awatiqihimul yusra, dan mereka meletakkan pakaian atas mereka di bawah ketiak dan melemparkan ke atas bahu kiri mereka. Hadis riwayat Tirmizi dan juga Abu Daud. Apa tujuan? Pada ketika awalnya sahabat bertawaf selubung dengan kain ihram. Namun ada di kalangan orang kafir musyrik di Mekah menyindir. Ngapa orang Islam demam belaka selubung? Selimut ni tanda orang tak berapa sihat. Selimut belaka pun orang tak sihat. Bila Nabi dengar kata-kata ini, Nabi tak gemar. Nabi kata selok sikit bahu kita sebelah kanan biar nampak sado. Biar nampak ni muscle kita ni, biar orang seram sikit. Kalau ada urat-urat tu biar dinampakkan. Jadi itulah tujuannya. Dan orang kalau pakai ihram badan terlalu besar tak lawa. Dia ihram ni badan orang yang sado cantik kalau pakai ihram. Sebab itulah dalam agama kita ni minta maaf kalau ada yang terkena, minta maaf ni kita cerita agama ya. Nabi SAW sendiri tak suka orang-orang yang badannya gemuk disebabkan tidak bersukan, banyak makan, banyak rehat. Ada satu hadis Nabi pernah sebut tentang akan berlaku pada akhir zaman nanti, summa yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yanziruna wa la yufun wa yadhharu fihim musiman. Kata Nabi, akan datang pada hari nak kiamat nanti satu kaum, kalau dia bercakap Allah percaya cakap dia, kalau dia jadi saksi, saksi itu palsu, kalau dia diberi amanah dia akan khianat. Sahabat tanya, mereka ni macam mana rupa ya Rasul? Kebanyakan mereka yazharu fihi musiman. Kebanyakan mereka badannya itu gemuk-gemuk, kata Nabi. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ini menjadi satu tercabar bagi kita. Oh, kalau kita badan gemuk, mari kita kuruskan. Bagaimana cara kurus? Adalah dengan mengurangkan makan minum dan bersenang-senang yang luar biasa dan memperbanyakkan bersukan. Ini tujuan pertama. Kenapa agama suruh bersukan? Yang kedua, agama suruh bersukan untuk tujuan kesihatan yang membawa kesempurnaan ibadah. Dia ada satu kata-kata, mensana in corpore sano, healthy mind in healthy body. Orang hak waras dia bermula daripada badan yang sihat. Orang kalau badannya tak sihat, otaknya pun lama-lama akan jadi tak sihat. Kesihatan mental berkait dengan kesihatan fizikal. Sebab itu Nabi sebutkan al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang gagah, kuat, sihat, fit, cergas itu lebih dicintai Allah berbanding orang-orang yang terlalu lemah, sakit seumpama dan seumpamanya. Hadis riwayat Imam Muslim, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Kenapa orang sihat lebih disayangi Allah? Kerana mereka dapat menyempurnakan ibadah. Kita esok na'udzubillah kalau dah sakit, datang masjid pun tak larat dah. Tak larat dah. Nak semayang berdiri pun tak larat dah. Sebab itu sakit ni dia pemutus kesempurnaan. Tak payah sakit beria lah. Tuan-tuan rabun je dah tak banyak ibadah tak boleh buat. Bagi orang umur 40 ke atas dah start rabun. Nak membaca kena ada teropong, ada spek membaca. Kalau tak ada spek membaca sampai sudah tak boleh mengaji. Nyanya, baca mesej pun tak, jauh baru boleh baca. Sakit lutut, semayang duduklah jawabnya. Orang kena gawat, mimpilah nak buat umrah dan juga haji. Apa sebab? Umrah dan juga haji adalah ibadah yang menggunakan kudrat kaki yang luar biasa. Jarak untuk tawaf keliling Kaabah 7 pusingan itu sejauh 350 sampai 500 meter. Darat 7 pusingan
itu dah 3.5 kilometer. Siapa sini yang pernah jalan kaki daripada Masjid Negeri sampai ke Yayasan Pahang? Tak larat kita jalan kaki terlampau jauh. Tapi itulah jarak untuk tawaf. Untuk sa'i, jarak sa'i dari Safa ke Marwah 450 meter lah kurang lebih. Ada yang kata 405, ada yang kata 415 meter. Kalau 450 meter darat 7 pusingan, situ saja dah 3.15 kilometer. Sebab itu untuk melakukan satu-satu ibadah, khususnya semasa buat haji ataupun umrah, memerlukan kudrat kesihatan. Kalau orang buat haji, ditambah pula ada jamrah. Jamrah ni, kalau kita berjalan melalui terowong dan jalan tu sepanjang 3.5 km. Kalau kena orang Malaysia duduk di Mina 2, di Muasir, itu jalan kaki pergi jamrah 5 hingga 7 km. Pergi balik dah 10 km. Tak boleh naik Grab, jalan kaki. Sebab itu kerajaan Saudi buat undang-undang, siapa tak boleh pergi jamrah jalan kaki, tak dibenarkan melontar. Maknanya kursi roda tak dibenarkan. Sebab dia takut jam. Kemudian di Jamarat, tempat melontar, itu pun jauh. Jarak antara Jamratul Ula dengan Jamrah Wusta 247 meter. Jarak antara Jamrah Wusta dengan Kubra 200 meter. 10 Zulhijjah kita melontar di Jamrah Kubra, Jamrah paling jauh sekali. Kita kena tempuh Jamrah Ula dengan Jamrah Wusta. 11, 12, 13 Zulhijjah kita melontar ke tiga-tiga Jamarat. Jadi kemah pergi balik Jamrah 10 km. Darat 4 hari di Mina, kita kena jalan kaki 40 km. Sebab itu kita simpulkan, untuk buat haji, tuan-tuan kena jalan kaki 49 km. Maknanya jalan, kalau nak berlatih lah, berlatih jalan kaki daripada Kuantan sampai Pekan. Kalau larat, itulah kudrat yang diperlukan. Umrah tak banyak, 7 km kurang lebih. Tapi masih lagi banyak. Ini tak masuk jarak pergi ke Tandah, nak cari makan minum, pergi Ben Daud, pergi KFC, turun naik li hotel, pergi Muzdalifah, Arafah, bentuk Labbaik dan bagai-bagai, tak campur. Sebab itulah kesihatan sangat mustahak. Maka Nabi pesan, sihat adalah nikmat kedua selepas daripada iman. Sihat. Kalau beriman, soleh tapi tak sihat. Ibadah ni hanya dalam impian semata-mata. Orang putih pun ada sebut, health is not everything, but everything is nothing without health. Kesihatan memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya tak ada makna tanpa kesihatan. Rumah besar bertingkat-tingkat, kereta bersusun berkilat-kilat, duit tebal berlipat-lipat, isteri pun cantik memikat. Kadang-kadang jumlahnya 4. Tapi awak sakit tenat, melepek dah. Kereta ada 17 biji, parking keliling rumah. Awak seminggu 3 kali naik ambulan pergi hospital. Baik beli ambulan, tak kat rumah senang. Tak nyusah ke orang nak datang sama. Tak ada makna hidup ni tanpa sihat. Jadi itu tujuan yang kedua, kenapa agama suruh riadah dan bersukan, untuk kesempurnaan ibadah. Tapi kalau dah bersukan tak ibadah, itu balalah jawabnya. Awak sihat pergi masjid tak? Balalah jawabnya. Istidraj namanya itu ya. Itu nikmat. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, tujuan kenapa kita ini disuruh bersukan. Sukan ni dia adalah latihan dan juga persiapan kita untuk menghadapi peperangan. Dan kita sebagai orang beriman, kita dah tuan-tuan dah banyak mengaji kulu-kulu pergi masjid. Lambat laun kita suka ataupun tidak, kita akan menghadapi peperangan akhir zaman. Sama ada kita sedia ataupun tidak. Dan itu tanda besar kiamat. Huru-hara ketika kedatangan Dajjal, pemalhamah kubra antara Yahudi dengan orang Islam, kita akan menghadapi suasana peperangan. Sebab itu, latihan sukan adalah persiapan military training yang mesti dilalui oleh setiap orang Islam. Sebab itu pepatah Arab ada mengatakan, illam takun zi'ban akalat kilab. Kalau kamu tidak menjadi serigala, maka kelak kamu akan jadi mangsa kepada anjing-anjing peliharaan. Dan memang kalau kita kaji sejarah sukan dunia pun, semua tujuan sukan dianjurkan di dunia ini adalah untuk military training. Memang itu asal usulnya.
Format sukan pun memang kebanyakan asalnya ganah. Sebab itu sukan ni kata orang putih, too small to be a war, too cruel to be a game. Sukan ini dia kecil sikit daripada perang saja. Sebab itu ada beberapa sukan yang dah wujud ribuan tahun, yang sejarahnya bermula sebagai latihan ketenteraan berterusan kepada rakyat ketika itu. Apa contoh sukan yang dah wujud sampai sekarang daripada dulu, asalnya latihan ketenteraan? Nombor 1, berlari, running ataupun sprinting. Matlamatnya adalah military training. Sebab itu para sahabat biasa mengadakan program lumba lari ataupun maraton. Dan Nabi SAW pun biasa menyertai maraton ini. Ada satu riwayat, Salamah radhiyallahu an ceritakan pengalaman semasa mereka selesai operasi sulit zaman Nabi, dia panggil Dzikarat ataupun Al-Ghabah. Peristiwa ini berlaku bulan Rabiul Awal tahun 6 Hijrah. Salamah Ibn Al-Aqwa ini dia komandan dalam operasi sulit yang Nabi buat. Operasi ini Nabi wujudkan untuk balas balik serangan dan juga penculikan yang dilakukan oleh Puak Ghatafan. Puak Ghatafan masa itu ketuanya nama Uyainah Al-Fajjari. Dia dan lanon-lanon dia telah curi 20 ekor unta, termasuklah isteri kepada pengembala kambing. Dia orang colik. Jadi Nabi pun pilih Salamah Ibn Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Salamah pun buat satu pasukan 8 orang. Ini semua 69 komando semua ni. Yang jenis sap selesai operasi. 8 orang Nabi hantar untuk kejar lanon-lanon itu. Nabi ikut kemudian. Tapi dia hantar komando dia dulu. Dia cerita, wa kana rajulun minal ansar la yusbaqu syaddah. Qala faja'ala yaqulu alla musabiqun ilal Madinah hal min musabiqin faja'ala yu'idu zalika. Ketika kami on the way balik ke Madinah, ada seorang sahabat Ansar yang mengajak kami lumba lari. Sambil-sambil operasi dah selesai, moh lumba lari. Laki itu siap cabar. Tak ada orang ke yang mau lumba lari dengan aku sampai Madinah? Dia ulang sampai beberapa kali. Qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi zarni fala usabiqu rajulu. Qala in syi'ta. Kata Salamah, dia ni komando. Berkata, ya Rasulullah, aku sumpah atas nama mak ayah aku. Kalau Tuhan benarkan aku nak sambut cabaran Muhammad ni, dia ajak lumba lari. In syi'ta. Kata Nabi, ikut mu lah. Lumba-lumba lah. Qala fasabaqathu ilal Madinah. Akhirnya kata Salamah, aku lumba dengan dia sampai Madinah. Dan dalam riwayat disebut, dia berlari ketika itu lebih laju daripada kuda lagi. Ini sahabat-sahabat Nabi. Begitu fit sekali. Hadis riwayat Muslim. Dia lari lebih laju daripada kuda. Sebab itu dalam soal lumba lari, dalam riwayat-riwayat yang masyhur, Nabi kita sendiri suka berlumba lari. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana khafifatul lahmi. Aku pernah keluar outstation dengan Nabi dan ketika itu badan aku masih kurus, kata Aisyah. Fanazalna manzilan faqala li ashabih taqaddamu. Ketika sampai di satu tempat, Nabi pun beritahu kepada rombongan bodyguard apa semua, kata Nabi, kamu semua jalan dulu, aku ikut kemudian. Summa qala li, Nabi pun panggil Aisyah, ta'ali hatta usabiqaki. Moh kita lumba lari. Aku pastikan aku menang lawan awak kali ni. Fasabaqani fasabaqtuhu. Kemudian baginda pun berlarilah, aku pun lawan lumba lari. Disebabkan Aisyah masih muda dan kurus, dia menang dalam perlombaan tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tapi dalam peristiwa lain kata Aisyah, sabaqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabaqtuhu falabithu hatta idza arhaqani lahmu ay samintu sabaqani fasabaqani faqala hadhi bitilka. Kata Aisyah, Nabi sampai umurnya dah melengkap pun dia masih boleh berlari lagi. Sedangkan saya ketika itu arhaqani lahmu ay samintu, saya pula dah makin gemuk. Aisyah, kau lama kau gemuk. Nabi maintain badan dia.
Jadi Nabi tetap ajak berlumba. Moh kita berlumba lagi. Tapi bila badan saya dah gemuk, Nabi semualah menang. Maka kata Nabi, hadhihi bitilka. Hak saya kalahkan awak ni, balas dendam hak kalah dulu masa awak muda-muda lagi. Ni hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Jadi Nabi dia suka lumba lari. Maknanya jogging, brisk walking, morning walk, itu Nabi suka. Ialah zaman tu mana ada Grab, mana ada apa, memang jalan kaki. Dan Nabi suka jalan kaki. Hatta kata para sahabat, Nabi kalau berjalan, dia suka berjalan pantah. Tak ada terhege-hege lembak, tak ada. Dia jalan laju, race walking orang panggil. Kata Abu Hurairah, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Aku tak pernah tengok sesuatu yang lebih bagus daripada Rasulullah. Aku melihat matahari seakan-akan berjalan di bawah wajahnya. Wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi masyiyatihi min Rasulillah ka'annamal ardu tutwa lahu inna lanujhida anfusana wa innahu la ghairam muqtarithin. Dan tidaklah aku jumpa orang yang suka berjalan cepat melainkan Nabi SAW. Seakan-akan bumi ini dilipatkan untuk dia. Dan kami melakukannya dengan susah payah nak berjalan laju. Tapi dia innahu la ghairu muqtarithin. Nabi berjalan dengan mudah saja. Bak kata orang faham, sedar saja. Dia berjalan laju ni sedar bagi dia. Masjid negeri sampai drama kota, dia boleh berjalan. Pum, sedar, kata para sahabat. Kami pula bersusah payah. Innala najhidu ampusana. Kami pula lelah-lelah nak mengejar Nabi. Kata Aisyah, ada satu riwayat ketika Laqit bin Sabrah datang jumpa Aisyah, dia nak cari Nabi, dia tak jumpa. Kemudian Nabi pun muncul. Ketika itu kata Aisyah, dia berjalan anja'a Rasulullah yataqalla'u yatakaffa'u. Nabi berjalan begitu pantah dan kakinya tak seret pun di atas tanah. Maknanya pijak. Hadis riwayat Abu Daud. Sebab itulah Nabi SAW dia pesan kepada Ibnu Abbas. Inna khaira ma tadawaitum bihi as-sa'utu wal-ladudu wal-hijamatu wal-mashiyu. Sebaik-baik aktiviti untuk mengubat penyakit adalah melalui, pertama kata Nabi, hidung, gurah. Maknanya dia keluarkan lendir. Ni ada orang buat perubatan cara begini. Yang kedua, al-ladud, melalui mulut. Yang ketiga, wal-hijamah, berbekam. Dan yang ketiga, wal masyi, berjalan laju. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Maka berjalan laju yang membawa kepada berlari, sprinter dan sebagainya lagi adalah sebahagian daripada kesihatan. Kata Sa'ud bin Abdullah Ar-Rawqi dalam kitab Ar-Riyadah fil Manzuril Islam, yang dimaksudkan dalam hadis al-masyiyu itu adalah aktiviti berjalan kaki laju. Ini yang pertama. Yang kedua, kita melihat sukan yang asalnya latihan tentera adalah gusti, wrestling. Gusti ni antara sukan tertua di dunia. Sebab itu di Perancis ada bukti lukisan gua di Lascaux di Montignac di Perancis yang menunjukkan manusia dah mula bergusti sejak 15,300 tahun yang lalu. Ada lukisan pada dinding gua. Di Jepun, bukti catatan pada kertas papirus menunjukkan gusti dah wujud antara 100 hingga 200 Masihi dan sampai sekarang dikenali sebagai sumo. Di Kongo, Kinshasa, ada satu wrestling namanya fetiche, iaitu wrestling pakai voodoo. Voodoo ni black magic, pakai sihir. Tuan-tuan nanti boleh buka YouTube, tengok voodoo wrestling. Dia nak berwrestling tapi pakai jampi serapah. Sedap menengok. Baru nak tumbuk, pung, dia baca jampi, terpelanting orang. Suka tengok dia pakai sihir belaka. Macam tengok game. Awugen, seolah begitulah. Seolah begitu. Masih ada lagi voodoo wrestling namanya.
Di India, di Varanasi ada Pehlawani ataupun Kushti, ada yang panggil Naban. Di Kartaka ada Vajramunisti, semuanya Gusti. Di Itali sampai sekarang ada satu festival tamasya sukan namanya Calcio Fiorentino. Calcio Fiorentino ni tradisi yang dah berusia 2000 tahun. Dia orang akan bergusti dalam perlawanan ini, dia macam main rugby bola jugalah, tapi dalam perlawanan ini dia pakai 12 scorer, 12 tukang skor, dan mesti ada 15 tukang lanyok. Lepas tu saya ingat rakyat Malaysia kena ada game Calcio Fiorentino ini, sebab dia pukul tak salah. Lawan lah orang tu gelecek beria sangat, tuan-tuan boleh tumbuk muka dia, tapi standby pula 15 orang tumbuk kita. Dia ada 15 kaki pukul, 12 kaki skor. Tuan-tuan boleh buka dalam YouTube pun ada Calcio Fiorentino. Itu dia panggil main bola cara bergusti. Lebih teruk daripada rugby lagi. Rugby ada ke peraturan-peraturan ni dok. Badan pemain semua hot sado-sado belaka. Setakat muka kepok tak boleh main sukan ini. Muka-muka kepok memang kena kepok dia orang je lah jawab. Nangis tiang gue je lah. Sebab itu dalam sejarah, hatta di zaman Nabi SAW pun dikatakan Gusti sudah ada. Ada satu riwayat yang lemah. Riwayat lemah bukan palsu. Ni kena ingat, banyak kali dah kita ajar. Riwayat lemah bukan palsu. Ada satu riwayat lemah yang disandarkan kepada Ibnu Abbas berkenaan muncul satu nama sahabat nama Rukanah. Dia ni seorang penggusti. Fasara'ahu Nabi thalatha marrat. Kullu marrah ala mi'ati minal ghanam. Nabi kata sahabat kalahkan dia dalam gusti 3 pusingan. 3 round Nabi kalahkan. Setiap kali kalah, Rukanah akan kata, kalau kau dapat kalah dengan aku second round, aku bagi kau 10 ekor kambing. Dia tak puas hati. Nabi asyik menang semua. Falamma kana fi thalithah qala ya Muhammad ma wada'a dhahri ilal ard ahadan qablaka wa ma kana ahadun abghadu illa ilayya minka wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Masuk pusingan ketiga, masih Nabi tumbangkan dia. Maka dia kata, wahai Muhammad, tidak ada orang pun yang membuat aku marah selain daripada engkau, dan tak ada orang pernah kalahkan aku melainkan engkau. Tapi mulai hari ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqama anhu Rasulullah wa rada alaihi ghanamahu. Maka kata Nabi kepada dia, kawan tak nak kambing awak. Aku nak ajak masuk Islam je. Saja je melayan awak tadi tu. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi Nabi pun handai juga gusti. Handai, jangan don't play. Handai. Itu yang kedua, gusti. Yang ketiga, lompat jauh. Lompat jauh juga adalah latihan sukan yang berasas latihan tentera. Lompat jauh ni dia dah wujud dalam tournament Olimpik kuno sejak tahun 656 sebelum Masihi. Tujuan sukan lompat jauh ni adalah nak melatih tentera untuk melompat halangan masa perang. Dalam perang mereka kena lompat paya, batu, pokok tumbang dan bagai-bagai. Jadi tujuan sukan itu adalah untuk ketenteraan. Yang keempat, sukan yang berasal daripada latihan tentera adalah melontar lembing dan juga memanah. Kali pertama diperkenalkan sukan Olimpik memanah kuno ni tahun 708 sebelum Masihi, dan memanah ni dalam Islam benda masyhur. Sekarang pun dah ramai dah orang belajar memanah, aktiviti memanah, sunnah dan bagai-bagai lagi lah. Dan antara hiburan dalam agama kita, hiburan boleh, tak ada masalah. Antara hiburan yang dibenarkan dalam agama kita adalah bermain memanah dan juga main perang-perang. Salah satu daripada elemen hiburan yang dibenarkan. Pernah Nabi terjumpa sekelompok sahabat, dia buat tournament memanah. Jadi sahabat pun takut juga buat pertandingan sukan, tamasya sukan ni, sebab takut Nabi tak gemar ke sukan ke apa kan. Tapi ternyata Nabi ketika itu beri dorongan. Dan kata Nabi, irmau wa ana ma'akum, kata Nabi. Panahlah, saya bersama dengan awak. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Dalam riwayat lain, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nafarin min aslam yantadiluna. Nabi berjalan di hadapan sekumpulan masyarakat dari suku Aslam yang sedang berlumba. Mereka ni berlumba, naik kuda sambil memanah. Mereka memang mahir. Faqala Rasulullah. Maka Nabi pun mengatakan, irmu bani Ismail, fa inna abakum kana ramiyan armu. Maka kata Nabi, panahlah, wahai bani Ismail. Kerana sesungguhnya nenek moyang kamu dulu ahli memanah belaka. Nabi beri semangat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi suka. Dalam hadis yang lain, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia dengar Nabi bersabda ketika duduk di atas mimbar. Nabi menyebut, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Dan bersedialah kamu untuk menghadapi perang dengan musuh dengan segala kekuatan yang kamu miliki. Itu Nabi bacakan surah Al-Anfal ayat 60. Kemudian Nabi menyambung, ala innal quwwata ramyu. Ala innal quwwata ramyu. Ala innal quwwata ramyu. Ingatlah, kekuatan itu adalah kemampuan kamu memanah. Kekuatan itu adalah kepandaian kamu memanah. Kekuatan itu adalah kemahiran kamu memanah. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik orang yang belajar memanah ini, dia sedang belajar satu benda yang Nabi suka. Nabi suka sebab ini yang dimasukkan dalam Quran, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan sedialah segala jenis kekuatan untuk berhadapan dengan musuh dalam perang. Salah satunya adalah kekuatan memanah. Ini tournament memanah kita buat akan datanglah insya-Allah. Cuma memanah ini sekarang ni ramai orang memanah. Ada syarat. Jangan menjadikan binatang sebagai sasaran latihan. Jangan. Pernah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia ternampak sekelompok orang sahabat yang memanah haiwan. Kemudian kata Ibnu Umar, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruhu gharadan. Sesungguhnya Nabi melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran memanah. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi memanahlah. Sahabat dulu memang suka betul memanah, tuan-tuan. Sahabat-sahabat memang mereka buat tournament, selalu buat pertandingan. Pernah sekali dalam riwayat, sahabat buat tournament, dia main daripada siang, pagi, berlawan, sampai maghrib. Maknanya bersungguh. Dia berhenti semayang saja. Sampai dalam riwayat menyebutkan, mereka ketika azan maghrib, dia orang berhenti main, masuk masjid Nabi, semayang maghrib. Habis semayang maghrib, sambung semula memanah. Artinya semangat. Walaupun zaman itu malam, tak ada elektrik pun, dia orang memang semayang betul. Dia nak main betul, nak menunjukkan semayang maghrib mesti buat awal. Kalau kita qaul qadim, semayang maghrib ni 30 minit lepas azan maghrib. Kalau qaul jadid, 10 minit lepas azan maghrib dah kena semayang maghrib. Itu yang keempat. Sukan yang berasal daripada latihan ketenteraan. Yang kelima, sukan yang asal daripada latihan tentera adalah polo. Polo. Orang Pahang kalau tak kenal polo berhentilah jadi orang Pahang, malu orang Pahang tak kenal polo. Polo, Gapolio tu Ustaz. Itu kita faham lah, dia tak kenal polo. Polo ni manly sport, sukan orang laki-laki. Tapi orang have sajalah, orang yang tak have, tak lepas nak main polo. Polo ni dah mula dimainkan oleh raja-raja Empire Parsi di Asia Tengah sejak tahun 316 Masihi. Sehingga kan ada satu tulisan khat, macam tulisan yang diukir lah, yang dipahat atas batu, yang dijumpai dekat dengan padang polo di utara Kashmir, India. Dia ada tulis, diterjemahkan lah, let other people play at other things. The king of games is still the game of kings. Oh, ayat dia sedap. Biarkan orang biasa bermain dengan sukan yang lain. Raja segala permainan tetap menjadi permainan segala raja. Oh, itu polo, permainan raja lah.
Dia polo ni sukan latihan tentera. Dia formatnya sama macam permainan Buzkashi. Buzkashi kok baru tu, kalau tuan-tuan tengok cerita Rambo 3 tahun 88, Rambo 3 ada babak Rambo. Dia menaik kuda kejar binatang dapat tangkap. Sampai sekarang masih lagi orang-orang belah Kyrgyz, Turkmens, Uzbek, Tajik, Hararas, Pashtun, Baluch, mereka memang pandai main permainan Buzkashi ataupun kok boru. Dia macam polo, pukul bola, dia tangkap binatang, masukkan dalam tempat gol, kambing ke apa. Ini permainan daripada dulu dah lama ada. Kalau belah kita ini di Jembrana di selatan Bali, dia ada Makapung Lampit. Makapung Lampit ni lumba kerbau. Dia tak pakai kuda, dia pakai kerbau. Dan lawan tu pula dalam sawah. Artinya permainan dah tua. Nabi SAW sendiri sangat suka kalau umat dia ni pandai berkuda. Ini pun kalau mampulah, belajarlah berkuda. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu cerita, Nabi sebut, irmur warkabu, kata Nabi, lemparkanlah panah dan tungganglah kuda. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kita di Kuantan ni ada tempat yang kita boleh belajar kuda, boleh belajarlah. Mana ada kesempatan masa, belajarlah menunggang kuda. Kuda ni dia bukan sekadar sunnah saja, dia latihan peperangan. Kita tak tahu hujung kehidupan alam kita esok dengan siapa kita musuh berhadapan. Jadi kalau orang tak pandai menunggang kuda, rugilah dia. Nabi takkan suruh benda yang tak ada faedah. Mesti ada faedah. Mungkin tuan-tuan akan kata, kuda zaman dulu Ustaz, kita sekarang naik motor je. Awak jangan nidok ke Nabi. Nabi kalau disuruh, adalah sebab. Ikut je lah cakap dia. Dalam Quran, perkataan kuda disebut 5 kali. Kucing yang tuan-tuan sayang, oyen, tak ada dalam Quran. Tak ada. Sayang-sayang juga, jangan lebih ingat. Kuda 5 kali sebut dalam Quran. Ali Imran ayat 14. Surah Al-Anfal ayat 60. Surah Al-Nahl ayat 8. Surah Sad ayat 31 sampai 33. Surah Al-Adiyat ayat 1 sampai 5. Dan kuda adalah haiwan yang diberkati. Kata Anas bin Malik, al-barakatu fi nawasil khayli. Berkat itu ada pada ubun-ubun kuda. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim dan juga An-Nasa'i. Kata Urwah Al-Bariqi, kata dia, al-khaylu ma'qudun fi nawasihal khair ila yaumil qiyamah al-ajru wal maghnam. Kebaikan itu terikat pada ubun-ubun kuda sampai hari kiamat. Iaitunya adanya pahala kita di akhirat dan juga ghanimah, harta rampasan perang. Hadis Bukhari, Muslim dan juga Tirmizi. Nabi ada berapa ekor kuda? 6 ekor. Banyak, kita seekor pun tak ada. Nabi kuda pertama nama As-Sakaf. Sakaf ni Nabi dapat masa menang perang Uhud. Sakaf. 2 nama Zarab. Nama 3 nama Lizaz. Nama 4 nama As-Sabaha. Ada setengah riwayat sebut As-Subbah. Yang kelima nama Murtajis. Kuda yang keenam nama Al-Sanjah. Nabi suka kuda. Dan dalam zaman Nabi dulu pun selalu dianjurkan tournament kuda. Ibnu Umar radhiyallahu anhu cerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khayl allati udmirat min al-khafya wa amaduha thaniyatal wada' wa sabaqa bainal khayl allati lam tudmar min al-thaniyati ila al-masjid Bani Zuraik wa anna Abdullah bin Umar kana fi man sabaqa biha. Kata Ibnu Umar, Nabi pernah mempertandingkan antara kuda yang telah dikuruskan. Apa artinya? Kuda kurus ni kuda yang disiapkan untuk perlumbaan. Kalau gemuk sangat, dia malas berlari. Dia memang dia kurus untuk bawa joki. Yang mana jarak perlumbaan itu daripada Al-Haifa sampailah Saniyatul Wada'. Dan dia berlumba juga dengan kuda yang digemukkan. Kuda-kuda yang tidak disiapkan untuk racing. Daripada Al-Haifa sampai ke Masjid Bani Zuraik. Dan Abdullah bin Umar adalah antara orang yang terlibat di dalam perlumbaan kuda tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya sahabat-sahabat Nabi rider semua. Rider dari segi expert horseback rider.
Mereka ni equestrian yang berpengalaman. Nabi sendiri seorang horseback rider yang berpengalaman. Pernah Hatib bin Balta'ah radhiyallahu anhu, dia bocorkan rahsia Fathu Mekah. Ketika itu Nabi nak Fathu Mekah. Nabi bincang mesyuarat sulit, pergerakan kita macam mana, berapa orang, senjata apa ni, kita punya bekalan berapa, komplit lah, 10,000 orang nak bergerak. Nabi bincang dalam mesyuarat. Tiba-tiba minit mesyuarat tu dibocorkan oleh Hatib bin Balta'ah radhiyallahu anhu. Dia tulis ke pin surat, dia hantarnya pos laju. Dan yang tukang bawa JNT tu, kurier tu perempuan naik kuda. Jadi tengah-tengah dia hantar, Nabi dapat laporan. Dari mana Nabi tahu? Nabi punya special brand, tak ada negara boleh lawan. Nabi punya special brand, Bukit Aman tak boleh lawan, Mossad tak boleh lawan, FBI tak boleh lawan, KGB tak boleh lawan. Siapa Nabi punya special brand? Jibril alaihissalam. Jibril dia punya special brand, SB dia. Jibril beritahu, ya Rasul, berat nanang, warna pulak. Bocor dah rahsia. Bocor lagu mana? Gini, dia ceritalah. Lantas Nabi ketika itu dia tanya Jibril, di mana kedudukan Hatib bin Balta'ah punya surat sekarang? Kata Jibril, dia sekarang menurut pandangan saya ada di Jabal Ghair, dekat dengan Rawdatul Khah, lebih kurang dalam 16 km daripada Masjid Nabawi. Siapa orang yang nak kejar? Perempuan bawa surat, tak apa. Nabi pun telah mengarahkan 3 dia punya 69 komando dia, GGK Paskal dia, Ali, Zubair dan Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhum. Ini 3 orang panglima kanan dia. Nabi beritahu kepada Ali, awak 3 orang pergi ke Rawdatul Khah dekat dengan Jabal Air, cari 1 orang perempuan naik kuda. Dia bawa surat. Ambil surat tu bawa balik. Beres bawah. Sayyidina Ali dia tunggang kuda, dia boleh potong perempuan tu. Punya laju dia bawa. Memang dia orang ni rider yang hebat. Sampai dekat dengan Rawdatul Khah, dia boleh kejar dalam beberapa minit saja. Faqulna akhrijil kitab. Kata Sayyidina Ali, kau keluarkan surat. Perempuan tu kata, surat apa? Mana ada surat? Ma ma'i min kitab. Saya tak ada bawa surat. Ali beritahu, la tukhrijinal kitab aw la nulqiyanna siap. Awak kalau tak bagi saya surat, saya telanjangkan awak tengah padang pasir ni. Pilih mana satu. Ni komando punya style. Kita kasih beres saja. Zaman tu Suhakam tak ada. Dia, kalau tahu dia Suhakam, habis Sayyidina Ali ke dalam dia hak asasi manusia, dia nak telanjang kawan, dia peduli apa? Maka dia pun dapat surat bawa pada Nabi Ali. Lantas bila Nabi dapat surat, panggil mesyuarat tergempar, datang Umar Al-Khattab tanya apa hal. Umar baca surat. Umar kata, ya Rasulullah, da'ni adrib unuq hadzal munafiq. Kata Umar, ya Rasul, beri arahan pada saya akan kerat kepala Hatib sekarang juga. Saya bawa kepala di depan sini. Kata Nabi, sabar, jangan. Hatib Balta'ah ni veteran perang Badar. Aku tak sampai hati nak ambil tindakan pada dia. Lalu dia panggil Hatib. Hatib ni ketar dah. Hukum mati tuan-tuan. Bocor rahsia negara ni hukuman mati. Hatib pun terang. Saya bukan nak khianat ya Rasul. Saya hanya nak beritahu pada saudara-saudara saya di Mekah. Standby lah. Kaum ni ramai 10,000 orang. Mungkin akan ada PKP, PKPD, PKP macam-macam. Jadi siap bekalan, siap-siap beli beras apa simpan di rumah. Mungkin 2 minggu kedai tutup ni. Saya hanya pesan tu saja ya Rasul. Disebabkan perbuatan dia. Turun firman Allah surah Al-Mumtahanah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu uduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang beriman, jangan kamu jadikan musuhku dan musuhmu sebagai sahabat kamu yang kamu sampaikan berita-berita tentang Muhammad kerana kasih sayang kamu kepada mereka. Surah Al-Mumtahanah ayat pertama. Jadi itu yang kelima, kuda, polo. Yang keenam apa lagi? Boxing. Ini pun dah lama dia perkenalkan sejak tahun 600 sebelum masih di Greece, sebelum berkembang di Rom. Begitu juga sukan hoki telah bermula di Greece sejak tahun 600 sebelum masih. Termasuk apa lagi? Gimnastik,
hurling, lacrosse. Ini semua adalah berpunca daripada latihan ketenteraan. Sebenarnya banyak kita nak terangkan, tapi ialah pada malam ini kita ada sedikit lagi acara untuk kita menobatkan juara bersempena dengan Liga Rakyat berkain pelekat untuk tahun ini, yang mana pemenangnya akan diumumkan sebentar lagi. Bagi pihak Masjid Negeri Sultan Ahmad 1, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada 10 pasukan yang sudi melayan penganjuran ini walaupun masing-masing dalam kesibukan dengan cuaca yang tidak menentu. Terima kasih. Masjid Negeri walaupun tidak menjadi juara, tapi memang kami sengajalah tidak menjadi juara supaya tidak diumpat oleh orang lah, kerana dia anjur dia menang macam rasuah. Jadi memang saya beritahu ke budak jangan menang lah, biar tak dapat menang tak apa. Jadi ternyata kita tak menang, jangan risau. Jadi tak ada orang bertikai. Memang kekalahan tu disengajakan. Disengajakan. Jadi untuk tahun depan kita mengajak lagi kepada pasukan-pasukan. Kita buat kecil-kecil anak-beranak je ni. Tapi akan datang tuan-tuan, kalau ada pasukan masjid mana-mana, kita buat Liga Masjid lah pula. Liga Masjid, kita lawan daripada MPK, final kita buat di stadium. Sebab kita pernah buat dulu. Final kita buat di stadium, Liga Masjid. Sebelum final, kita ada perlawanan persahabatan antara pasukan Menteri Besar lawan pasukan pilihan Pahang. Kita tengok seronok, tapi ini memerlukan kepada skala yang lebih besar lagi. Ini buat permulaan lah. Kita nak hidupkan balik budaya sukan di kalangan jemaah-jemaah kita ini, supaya nampak bahawa Islam dan sukan benda yang tak berpisah, tapi perlu ada keutamaan, khususnya dalam segi hukum syariah compliant dan sebagainya lagi. Saya kira sekadar itu. Akan ada acara yang berikutnya. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa li syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada pengacara. Wallahu a'lam.